Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Malam ni kita selamat berpuasa sebelum tu. Jadi terima kasih kerana bersama malam ni, dan saya percaya, sangat-sangat percaya benda yang nak dikongsikan malam ni benda yang sangat luar biasa, tentang satu hukum yang Allah berikan pada umat manusia, dan kita nak rungkaikan malam ni apa kehebatan puasa, dan kita tahu dalam konteks spiritualnya sangat luar biasa, tapi bagaimana dalam konteks-konteks lain. Dan insyaAllah kita nak buka sedikit lembaran perbincangan tentang aspek luar biasa berpuasa ni. Tapi sebelum itu saya nak check sound dulu tuan-tuan. Komen supaya saya dapat lihat apa yang berlaku. Alright, so sekali lagi bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan dan puan. Kalau saya boleh dengar, kalau boleh dengar, jadi kita sekali lagi bersama dalam malam ini nak bincangkan tajuk yang rasa sangat luar biasa, dekat dengan hati saya. Kenapa nanti saya jelaskan, tapi kita tahu tentang kehebatan berpuasa dalam konteks spiritualnya. Kan banyak dibahaskan, dibentangkan, dikongsi oleh asatizah kita, tapi dalam konteks aspek kesihatan dalam perspektif lain, mungkin perlu kepada refresher. Dan pada malam ini insyaAllah saya nak bawakan beberapa hasil kajian dari lembaran-lembaran kajian yang tak ramai orang dapat akses, dan Alhamdulillah saya dapat akses dan nak bawa benda itu ke tengah masyarakat, berkongsi dengan tuan-puan supaya kita sama-sama faham tentang hebatnya berpuasa ke atas makhluk yang bernama manusia. Dan jadi sebelum tu nak cek juga sekali lagi tuan-puan dapat dengar tak suara saya, dapat lihat dan sebagainya. Jadi komen, dapat dengar dan sebagainya. Dan nak minta tag kawan-kawan, share, dan supaya ramai dapat manfaat. Jadi saya sambil-sambil tu saya cek juga nak tengok dapat dengar ataupun tidak. Alright. Jadi kalau dapat dengar tuan-tuan dan puan, saya akan teruskan saja, tak nak tunggu lama-lama. Buat masa, dan plannya dalam 30 minit saja perbincangan malam-malam ni, sebab ramai yang baru pulang dari tarawih ataupun baru selesai menunaikan solat tarawih di rumah berjemaah. So Alhamdulillah, luar biasa, bagus. Okey, dah jelas. Jadi saya mulakan ya tuan-tuan dan puan-puan. Nah, pada masa saya buat program, masa saya belajar, habiskan PhD saya, jadi waktu saya di Canberra di Australian National University, kebetulan pada waktu itu tuan-tuan dan puan ada perkongsian, dipanggil satellite sharing dengan seorang yang sangat luar biasa dari Cleveland Clinic di US. Saya di Australia pada waktu itu, dan dibuat lintas langsung. Dulu tak ada Zoom, tak ada benda-benda macam ni, tak ada. Jadi dibuat satellite sharing dengan Dr. Mark Hyman. Kebetulan saya duduk dalam program ataupun subjek dinamakan Functional Medicine
dia macam seminar functional medicine, beberapa kali seminar begitu. Dan salah satu topik dalam seminar itu tentang, bila dibicarakan tentang functional medicine ni, salah satu topik puasa ni tuan-tuan dan puan, saya jadi lebih alert supaya nak dengar apa yang Dr. Mark Hyman ni cakap. Kalau tuan-tuan dan puan tak kenal Dr. Mark Hyman ni, beliau terkenal sebagai seorang yang mengamalkan functional medicine dalam bidang perubatan beliau, dan ada klinik dinamakan Cleveland Clinic, dan Cleveland Clinic ni sangat terkenal di US, sangat terkenal. Jadi school saya jemput beliau untuk menjadi sebagai salah seorang pengisi modul kan dalam functional medicine. Jadi saya hadir dan dengar, dan beliau ceritakan tentang fasting, salah satu modul dia. Dan apa yang menarik dalam perkongsian dia ni yang menyebabkan saya rasa macam bergenang air mata bila diceritakan tentang kehebatan puasa ni. Tapi dia katakan dalam banyak-banyak puasa ni, puasa yang terhebat berlaku pada orang Islam. Ini jadikan, dia kata dia sebutkan sebagai dry fasting. Beza sikit dengan intermittent fasting sebab boleh minum dan sebagainya. Tapi fasting pada bulan Ramadan ataupun Isnin, Khamis dan sebagainya dinamakan dry fasting sebab kita tak ada apa-apa fluid, tak ada apa-apa food, liquid yang masuk ke dalam diri, so dry fasting. Dan ceritakan betapa hebatnya dry fasting ni kan kepada manusia. Dia kata orang Islam bertuah sebab ada, dia panggil protokol dalam hidup mereka ni, yang sebulan dalam setahun ada selama sebulan mereka akan berpuasa. Dia kata orang lain tak ada that type of protokol yang menjadi wajib kena buat. Jadi orang lain tak ada that knowledge, tak ada that macam semangat nak buat dan sebagainya, kecuali dah sakit. Kan macam kita automatik ada Ramadan dan automatik kita buat benda tu, dan automatik juga kita ada Rasulullah yang menunjukkan contoh berpuasa Isnin Khamis dan sebagainya. Dan kita juga ada contoh lain daripada Nabi Daud, puasa Nabi Daud selang sehari. Dan apa yang menarik, Profesor Mark Hyman ni kata, orang Islam ni tak sepatutnya sakit. Dengar, orang Islam ni tak sepatutnya sakit. Kenapa? Sebab mereka berpuasa dry fasting ni sangat luar biasa. Dan saya waktu tu terpanggil untuk tanya soalan. Kata, kalaulah hebatnya puasa, jadi kenapa ada orang Islam yang sakit? Mungkin tuan-tuan pernah dengar sirah apa yang berlaku bila Raja Rom menghantar doktor kepada Rasulullah, Rasulullah pulangkan balik doktor itu kan. Mungkin pernah dengar kisah itu. Dan apa yang menarik tuan-tuan dan puan, bila Dr. Mark Hyman ni sebut tentang puasa hebat, dan patutnya orang Islam tak sakit. Jadi saya tanya soalan, kenapa orang Islam berpuasa tapi sakit kan? Sepatutnya orang Islam berpuasa dan tak ada penyakit sebab puasa ni hebat. Nanti saya akan kongsikan apa kehebatan-kehebatannya. Dan dia sebut kenapa sakit. Dia kata sebab bila kita buka puasa tu bagus, tapi the moment kita buka puasa, kita iftar kita dengan makanan-makanan yang tak sihat. Jadi kita macamlah kita dah cuci rumah kita, dah mop bagi licin cantik, lepas tu kita tabur dengan selut, dengan pasir dan sebagainya dekat lantai yang kita dah mop berkilat licin tu. Itu analogi yang dia berikan. Jadi saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan, ada 4 benda yang dia sebut, tapi pada malam ni saya nak kongsi 2 sahaja benda yang hebat yang berlaku kalau kita berpuasa. Satunya tuan-tuan dan puan, manusia ialah anti-aging. Saya percaya siapa tak nak muda kan, cuba angkat tangan kalau nak muda. Semua orang kalau boleh nak muda, nak jadi lebih muda, walaupun usia tahun meningkat, tapi organ dalaman muda, skin muda, dan kebanyakannya muda-muda belaka.
So, impak berpuasa yang pertama yang luar biasa tuan-tuan dan puan ialah ia bersifat anti-aging. Saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan apa yang saya maksudkan dengan anti-aging yang disebutkan oleh Dr. Mark Hyman ini, dan ada banyak kajian yang menyokong apa yang beliau sebutkan. So yang pertama tuan-tuan dan puan, bagaimana anti-aging ni boleh berlaku, kan? Macam mana anti-aging ni boleh berlaku? Satu, dia supercharge kita punya metabolisme. Bila kita berpuasa, ia supercharge kita punya metabolisme dan dia akan sebabkan badan kita menjadi lebih efisien dalam dalam konteks bila kita makan, badan kita akan break down the nutrients, kan, nutrisi yang kita makan akan dipecah-pecahkan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil breaking down of nutrient. So benda ni lah akan berlaku bila kita berpuasa. Dia menjadi lebih efisien untuk breaking down nutrient ni dan burning the calories. So metabolism jadi tinggi, jadi aspek nutrisi dipecah-pecahkan dengan lebih efisien dan penyampaian nutrisi kepada bahagian tertentu tubuh kita menjadi lebih tepat dan lebih cepat. Ini yang berlaku dan ini menyebabkan satu konteks anti-aging berlaku pada diri kita bila kita berpuasa. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita puasa dia menghalang DNA kita menghalang DNA jadi rosak. Susah cakap. Menghalang DNA dalam konteks bahasa, kalau dalam bahasa Inggeris disebut degradation of DNA. Jadi puasa ni slow down kan proses degradation of DNA. Sebenarnya nak sebut apa? Proses kerosakan yang berlaku kepada DNA diperlahankan oleh sebab puasa. Jadi bila DNA rosak tuan-tuan dan puan, bila kita semakin meningkat usia, so DNA kita makin tak sihat, makin merudum performance dia. Jadi aspek ini diperlahankan bila kita berpuasa. Sebab tu impak berpuasa akan dapat jadi awet muda. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dikatakan boleh jadi awet muda ni? Kerana dia accelerate repair of DNA. Jadi puasa bantu kita repair DNA yang dah rosak. Jadi kalau kereta rosak tuan-tuan, kita tak hantar ke bengkel untuk di repair, dia akan tersadai, akan tersangkut duduk kat situ, tak bergerak dan sebagainya. Tapi the moment kita repair, kereta itu dapat berjalan semula. So ini aspek yang sangat luar biasa yang ada pada puasa dan kita menjadi pemilik impact anti-aging ni bila kita berpuasa. Now, saya percaya tuan-tuan boleh follow. Jadi kalau boleh follow, tulis je sekejap, boleh follow, saya faham dan sebagainya. Saya sebutkan tadi ada 4 benda yang Dr. Mark Hyman kongsi. Salah satunya ialah tentang anti-aging, kan? So berpuasa beri impak awet muda kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau tuan-puan nak awet muda, so berpuasalah sebab impaknya sangat luar biasa. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dalam konteks sedang berpuasa. So insya-Allah selama sebulan ni tuan akan lihat, akan rasa sepatutnya lebih sihat dan sebagainya. Provided kita makan benda-benda yang sepatutnya kita makan. Kalau kita makan benda-benda yang tak sepatutnya, masih lagi melanda ke bazar Ramadan, beli benda-benda yang mengapu, melanda tak apa, tapi beli benda yang bagus. Tapi bila beli benda yang tak bagus, dia bagi impak yang tak bagus pada diri kita, kita tak dapat awet muda. So impak nombor 1, awet muda tuan-tuan dan puan. Dan ada dalam awet muda ni, kenapa boleh berlaku awet muda? Yang keempat, poin yang keempat, tadi 3 poin saya sebutkan tadi. Yang keempat ialah dinamakan sebagai percambahan sel. Bila kita berpuasa berlaku percambahan sel. Percambahan sel ni tuan-tuan dan puan menyebabkan berlaku satu mode yang dinamakan sebagai catabolic mode, bukan anabolic. Anabolic bila kita makan dia membina jadi badan besar dan sebagainya. Catabolic kita tak makan, ia breakdown, so dia pecahkan. Pecah apa? Pecah, ada beberapa benda yang dipecahkan, yang antara benda yang berlaku dalam diri kita yang kita tak perasan. Tapi bila kita berpuasa, apa yang berlaku?
dia akan target kepada dua aspek ni tuan-tuan. Ni bahasa sains sikit, kita nak kena kongsi juga. Dinamakan sebagai insulin-like growth factor 1 ataupun IGF-1 dan mammalian target rapamycin ataupun mTOR. So apa berlaku tuan-tuan dan puan? IGF-1 ni dan mTOR ni adalah nutrient sensors. Jadi bila kita makan, dia detect ada nutrient, dia akan proses. Tapi bila kita tak makan, dia okay. Right, so ada kata ramai tak dapat masuk dan sebagainya. Semua tak pasti. So saya check sekejap ya tuan-tuan dan puan. Saya mark sekejap. Siapa berlaku ramai kata tak dapat masuk. Sambil-sambil tu saya ulang balik tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku bila kita berpuasa, saya sebutkan tadi, berlaku sel growth, kan, percambahan sel, dan impactnya ialah slow down kepada IGF-1 dan mTOR. mTOR ni dan IGF-1 ni adalah nutrient sensors, kan. Bila nutrient sensors, jadi bila dia detect je ada benda yang masuk, dia akan proses dan sebagainya. Tapi bila kita berpuasa, kita receive less makanan yang masuk, kita puasa. So menyebabkan IGF-1 dan juga mTOR ni dinamakan berlaku down regulation, kan. Jadi bila berlaku down regulation ni, dia signal kepada organ, kepada sel untuk recycle sel-sel yang ada, dan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai repurpose, mengalihkan semula effectiveness penggunaan sel-sel tu. Maksudnya apa? Dia akan menggunakan sel-sel yang dah rosak, yang dah mati sebagai bahan bakar untuk kita. Alright. Okay, baru dapat masuk. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan, so yang mana dapat masuk, so selamat datang. Patut tadi macam sunyi je kan. Right, bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan tadi tuan-tuan dan puan, impact pertama yang luar biasa, saya rasa sangat luar biasa bila saya dengar Dr. Mike Hyman cerita pasal benda ni, dan saya pun buat kajian dan sebagainya. Buat kajian bukan saya buat research saya, tapi saya melihat research yang ada, dan kita dapati bahawa impact luar biasa kepada puasa. Nombor satu ialah anti-aging. Jadi awet muda tuan-puan. Lagi banyak tuan-puan puasa, lagi awet muda yang akan berlaku. Sebab apa? Dia improve satu sistem metabolisme yang ada dalam tubuh manusia. So ini yang berlaku bila kita puasa, dia supercharge kita punya metabolisme. Jadi cara tubuh breaking down nutrien yang masuk dalam badan menjadi lebih efisien, dan burning calories menjadi lebih efisien, dan penyampaian nutrien kepada tubuh badan bahagian-bahagian yang berbeza ni menjadi lebih efisien. Nombor dua, dia perlahankan proses panggil apa bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebut degradation of DNA. Maksudnya apa? Kerosakan yang berlaku kepada DNA diperlahankan apabila kita berpuasa. Hebat kan? Sebab apa yang tuan-tuan dan puan, bila kita puasa, bila kita meningkat usia, DNA kita akan rosak sebab banyak faktor yang berlaku. Makanan yang kita ambil, cara kehidupan kita, environment yang kita tinggal, kalau terdedah dengan toksin dan sebagainya, akan beri kerosakan kepada DNA, dan berpuasa ini melambatkan proses kerosakan itu walaupun usia kita meningkat. Itu hebatnya. Dan yang ketiga, yang dalam konteks anti-aging ni, yang saya dah kongsi tadi, saya ulang semula sebab ada yang baru masuk. Yang ketiga ialah dia accelerates, percepatkan proses repair, perbaiki DNA. Tadi dah lambatkan proses penuaan kerosakan DNA, dan dia percepatkan pula
repair of DNA. So ni yang sangat luar biasa. Yang keempat dalam konteks anti-aging ni dia buat apa? Dia cambahkan lagi, keluarkan lagi sel. Jadi sel makin banyak. Kita ada trilion sel, tuan-tuan dan puan, dan setiap hari ratusan ribu sel ni mati. Jadi bila mati ni, tuan-tuan dan puan, kita berlakulah proses penuaan. Tapi apa yang berlaku bila kita berpuasa, berlaku percambahan sel. Sebab tu kita jadi muda. Ni yang nak kena bagi tahu. Dan apa yang berlaku bila makanan tak masuk, tuan-tuan dan puan, tubuh kita akan signal kepada sel-sel untuk guna semula sel-sel yang nak mati, yang dah meninggal dan sebagainya, dan menggunakan itu sebagai bahan tenaga. So ini benda yang sangat luar biasa. Nombor 5, tuan-tuan dan puan. Nombor 5 atau nombor 4, dia cambahkan sel. Nombor 5, dalam konteks mitokondria. Mungkin tuan-tuan pernah dengar mitokondria ni. Kita tahu mitokondria ni adalah sel ataupun bateri-bateri kecil yang ada dalam tubuh manusia, dalam otak, dalam sel macam-macam, dalam perut dan sebagainya. Dan mitokondria ni, tuan-tuan dan puan, juga mengalami proses penuaan, mati, meninggal dunia. Dan kita letih antara sebabnya bateri kecil ni ataupun mitokondria dah hilang, bateri tak ada sebab nutrien tak sampai dan sebagainya, jadi lemah dan kita akan jadi letih. So apa yang menariknya tentang mitokondria ataupun berpuasa ni, tuan-tuan dan puan, bila kita berpuasa, mitokondria yang nak rosak dan sebagainya di regenerate. Bahasa Inggeris sebut regenerate semula, dan terbentuklah mitokondria baru. Berpuasa melahirkan mitokondria baru. Kita lebih tenaga. Kalau orang kata letih, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, kalau orang kata letih, kita tengok video ni sekejap, tuan-tuan dan puan. Keçiören Gücü iftar ediyor. Keçiören Gücü futbolcuları kenarda. Ini adalah video pasukan Turki buka puasa 2 hari lepas dalam satu perlawanan bola sepak. Masuk waktu, mereka berhenti dan buka puasa. Ini kita cerita ni main bola masa dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Lari sana, lari sini dan sebagainya. Penat. Saya dulu masa di UIA, petang-petang main bola juga. Training bola berlaku dalam bulan Ramadan. Tak ada masalah pun kan, sebab dalam kepala kita dah set kepala otak kita puasa tapi kita ada energi dan sebagainya. Kenapa? Saya tak pastilah waktu tu, zaman dulu, kenapa ada tenaga. Tapi dalam konteks hari ni, kita dah faham impact puasa ni. Awal-awal dah kita rasa letih bila kita tak bergerak. Tapi the moment kita bergerak, bateri kecil ni, mitokondria akan recharge sesama sendiri dan dia akan bagi impact tenaga pada kita. Sebab tu pada 17 Ramadan kan, lepas hijrah kan, tuan-tuan dan puan, berlaku perang Badar. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan dan umat Islam berperang dalam bulan Ramadan. Bukan duduk kat rumah tak buat apa, tapi berperang menggunakan tenaga yang luar biasa. Bukan sikit-sikit, tenaga yang luar biasa. Mana datang tenaga tu? Betul dari iman, betul daripada kepercayaan, betul rezeki pada Allah. Tapi saya percaya sahabat-sahabat dulu makan benda-benda yang baik. Dulu-dulu tak ada benda-benda mengapu macam kita kan. Benda-benda mengapu, makanan macam kita ni tak ada dulu-dulu. So, semua natural. So Alhamdulillah, jadi impactnya sangat luar biasa. Jadi aspek kelima dalam anti-aging ni, tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku ialah pembentukan lahirnya mitokondria yang baru. Dan satu lagi aspek, ada 4, ada banyak tuan-tuan dan puan saya nak kongsi ni. Tapi kalau tuan-puan sudi, kan kalau tuan-puan sudi, saya nak buat secara berkala sepanjang bulan Ramadan ni. Ada 2-3 kali saya plan untuk buat live macam ni supaya ramai orang dapat manfaat impact berpuasa. Sebab kalau boleh kita nak selepas berpuasa nanti, puasa yang 6 tu ramai-ramai puasa,
dan kita teruskan momentum untuk berpuasa tu Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa Hari Putih kan, dan sebagainya, supaya kita dapat manfaat agama, betul, manfaat spiritual dalam konteks pahala dan sebagainya, tapi kita dapat manfaat dalam konteks apa? Dalam konteks kesihatan manusia. Now, yang kedua tuan-tuan dan puan yang saya rasa sangat luar biasa, ya tuan-tuan dan puan, berlaku pertumbuhan stem cell baru. Tak payah pergi inject stem cell untuk dapatkan stem cell tu. Orang bayar saya dulu masa saya kerja di hospital di Melbourne dulu, tuan-tuan dan puan. Selalu disebut di kalangan kita ni lah, staff-staff yang sembang-sembang tentang stem cell treatment kan, stem cell treatment. Dan ada patient anak-anak yang ada Down syndrome, ada autism dan sebagainya, diberikan ruang untuk menjalani proses stem cell treatment ni, dan improvement yang sangat luar biasa kepada anak-anak yang ada autism, anak-anak yang ada Down syndrome ni bila buat stem cell treatment. Dan dia bukan murah tuan-tuan dan puan, nilainya ringgit Malaysia lebih kurang kalau convert RM500,000, RM500,000 untuk that proses. Tapi tuan-tuan dan puan, itu kita dimasukkan stem cell, tapi Allah dah beri secara natural. Bila kita berpuasa tuan-tuan dan puan, kita tak perlu susah payah pun, hanya puasa, tak perlu habiskan RM500,000, dan insya-Allah impact stem cell regeneration paling banyak berlaku dalam intestine ataupun usus kita, the lining of the usus kan. Dan kita pernah dengar, mungkin tuan-puan pernah dengar tentang leaky gut syndrome. So benda ni takkan berlaku. So apa berlaku bila berlaku percambahan stem cell ni kan, dan percambahan stem cell ni ikut dalam satu kajian yang dibuat di MIT, diterbitkan dalam jurnal Cell di MIT. Ada group of pengkaji kat situ. Dia ada 2 institut yang buat kajian, satu Koch Institute for Integrative Cancer Research, yang kedua Whitehead Institute of Biomedical Research. Dua-dua berada di MIT. Satu orang Islam yang buat benda, nama Omar Yilmaz dari Turki. Yang kedua Profesor David Sabatini. So kata apa? Bila kita berpuasa, ni kajian mereka, bila kita berpuasa tuan-tuan dan puan-puan, kita secara drastik, bukan pelan-pelan, secara drastik tingkatkan pertumbuhan stem cell ni. Bukan sekali, peningkatan itu dalam konteks 2 kali ganda. So bayangkan, bila berpuasa tuan-tuan dan puan, stem cell terbentuk dalam diri kita, bukan sekali naik, tapi peningkatannya 2 kali dan berlaku secara drastik. Mau tak awet muda bila jadi macam tu kan? Confirm lah awet muda, sebab kita berpuasa, kita ikut apa? Kita ikut sunnatullah tuan-tuan dan puan-puan kan. Allah dah bagi dah. Dan apa yang menarik dalam kajian mereka ni, dapati benda yang sama dalam kajian mereka ni, mereka juga sebut tentang boleh matinya sel-sel kanser bila kita berpuasa. Kenapa? Sebab sel kanser ni, ikut kajian mereka ni dan kajian-kajian lain, hidup dengan makanannya ialah glukos ataupun gula. Makanan kepada kanser ni adalah gula. Jadi the moment berpuasa, tak ada gula, dan kanser selnya akan mati perlahan demi perlahan akan lemah dan mati. So ini yang disebut dalam jurnal Cells tu, ada beberapa keluaran dan sebagainya daripada tahun 2014 sampailah tahun 2019 kan. 2020 saya tak sempat nak cek, tapi berlaku sampai 2019, research demi research menunjukkan benda yang sama. So bayangkan tuan-tuan dan puan, 2 kali ganda pertumbuhan stem cell dalam tubuh kita di bahagian usus, 2 kali ganda. Tak perlu bayar RM500,000 untuk dapat impak kesihatan yang luar biasa. Sebab itulah kita dapat awet muda
dan tubuh badan kat mana organ sakit dan sebagainya, kalau lahirnya stem cell ni, kita akan sihat. Dan lebih luar biasa tuan-tuan dan puan, ni yang menarik sangat ni. Lebih luar biasa, stem cell ni juga menyebabkan lahirnya sistem imun yang lebih kuat. Di saat hari ni tuan-tuan dan puan, sepatutnya bulan puasa ni kita punya rate apa? Rate yang terkena positif menatang tu kan jadi rendah sebab kita berpuasa, bukan tinggi. Dan kalau ada pun benda tu, yang mungkin badan kita dapat tangani, dapat lawan sebab kita dalam mood berpuasa, kita dalam mood lahirkan stem cell baru dan keluarkan imun sistem yang lebih baik. Dan saya percaya benda ni boleh bantu tangani apa-apa infeksi dan sebagainya. Itu luar biasanya. Tapi untuk akak-akak dekat luar sana, akak-akak yang mendengar ni, ada satu benda yang saya rasa akan menyebabkan akak-akak senyum untuk so apa berlaku bila berlaku stem cell regeneration ni, perempuan, tuan-tuan mungkin tak berkisah, tapi puan-puan kisah kan, ia bantu tegangkan kulit sebab tu nampak awet muda. So nak awet muda, nak kulit tegang, nak hilangkan gelek tu kat dagu kita tu, kat mata ni dan sebagainya. So rajin-rajinlah berpuasa, kulit akan jadi tegang. So ini antara nikmat tuan-tuan dan puan-puan, berpuasa itu adalah nikmat kesihatan yang sangat luar biasa yang Allah bagi pada kita. Tak perlu keluarkan duit, boleh simpan duit, tak perlu beli makanan banyak, dan untung besarnya pada diri kita dalam konteks pahala, sebab nilai balasan berpuasa ni hanya Allah saja yang tahu. Tapi Allah dah bagi dah dalam konteks kita berada di dunia pada hari ini. Nikmatnya apa? Nikmatnya kita dapat awet muda, muka cantik, kulit cantik, organ dalaman cantik, imun sistem kuat tuan-tuan dan puan-puan, sistem penyampaian nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lebih efektif kan. So apa lagi yang kita nak, semua ada pada puasa ni. So ada banyak benda lagi yang saya nak kongsi untuk tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya tak nak menjangkau lebih pada 10.30 malam sebab itu masuk waktu-waktu kecederaan untuk saya dan sebagainya kan. Right. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan nanti berpuasa. Kita nak, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak yang mungkin tanya kenapa kena puasa dan sebagainya, betul lah, dulu saya masa di Melbourne tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan saya orang putih, dia tanya kat saya, Rizal, why do you have to fast? Jadi saya fikir-fikir, tuan-puan, kenapa lah kena puasa Saya bagi jawapan klise lah, nak mengelak daripada bincang panjang sebagainya, kata because it's part of the religion, so the God said instructed us to do that, and then so we fast. Dia kata no, I don't want that reason. I know that reason. I know that you guys fast because the religious thing is. Dia kata, but why do you fast? So saya pun kata lah, okay, it's a good benefit, it's a huge benefit for health, blah blah blah. Dan dia kata, no, I don't want to hear that. Dia seorang nurse, senior nurse, dia kata, aku tahu benda tu semua, aku baca kan, aku tengok research dan sebagainya, aku tahu impact pada kesihatan dan sebagainya. Dia tanya saya, so why do you fast, Rizal? Nak jawab sebab Allah suruh dah tak boleh, nak jawab impact bagus pada kesihatan pun tak boleh, tak nak terima. Jadi dia kata, apa saya nak jawab? Pada waktu tu, tuan-tuan dan puan, saya fikir apa aku nak jawab. Ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku nak jawab. Sebab kita berhadapan dengan orang yang kita tak tahu apa motif dia tanya dan sebagainya. Jadi saya kata kat dia, sepanjang 11 bulan perut kita menjadi tuan kepada kita. So perut arahkan kita untuk makan apa, bila nak makan, banyak nak makan dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan lah kita menjadi tuan kepada perut kita kan? Dan dia kata, this is very interesting, I never heard this before.
And that's a good answer. Thank you for that dari tuan-tuan dan puan-puan dengan cerita itu. So itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Moga-moga ada manfaat. Saya sebutkan tadi pada tuan-puan, ada banyak lagi sisi yang saya nak kongsi dengan tuan-puan. Besok saya akan buat live. Besok ada live juga, tapi saya buat live tentang masak. Masak, jadi saya akan tunjukkan beberapa resepi. Ada 3 resepi yang saya nak kongsi. Tuan-tuan dan puan boleh masuk waktu yang sama di FB saya. Esok malam lepas tarawih, insyaAllah kita mula awal sikit lah. Mungkin 9.45 kita mula, sebab nak bagi orang dapat manfaat, insyaAllah. Tapi dalam konteks the power of fasting ni, ada banyak lagi tuan-tuan dan puan yang saya nak kongsi. Dan insyaAllah saya akan maklumkan dari masa ke semasa kebaikan, kehebatan berpuasa ni, supaya kita berpuasa dengan the knowledge yang ada dalam diri kita. Kita dah tahu knowledge tentang hukum hakam, tapi knowledge lain sikit yang perlu, yang mungkin akan bantu meningkatkan semangat kita untuk berpuasa, especially di luar bulan Ramadan nanti. Kan kalau kita beriman dengan Ramadan, Abu Bakar kata Ramadan dah mati, Ramadan meninggal. Tapi kalau kita beriman dengan Allah, Allah masih hidup. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita berpuasa sebab Allah suruh. Habis tu kita sambung berpuasa sebab nikmat kepada aspek spiritual, pahala dan sebagainya luar biasa besar. Tapi hikmah pada kesihatan tak tersangka lagi. Sebab apa? Sebab itu aturan hukum sunatullah yang Allah beri sebagai hadiah kepada kita. Jadi insyaAllah saya akan sambung pada masa akan datang tentang kehebatan puasa ni. Tapi untuk malam ni, sekadar ini dulu tuan-tuan dan puan. So terima kasih atas atas kemasukan tuan-tuan dan puan dalam FB saya dan dengan live ni. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa esok untuk saya buat resepi. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh guna, sebab kita fokus kepada aspek kesihatan. Macam mana kalau ni kita sebutkan tentang impact berpuasa, tapi macam mana kita nak gandakan impact tu. Esok saya akan kongsikan beberapa resepi. Ada 3 resepi yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan, dan harapnya impact tu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa esok, dan kita akan jumpa pada minggu-minggu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.